Melati kuntum tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum, mula bicara, sembah hamba pembuka bicara. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani buat semua rakan-rakan saya. Saya Muhammad Adam Syafzan bin Sukri. Ya, Muhammad Zikri bin Mazai. Saya Amir Ashraf bin Azizul. Akan membentangkan tajuk akhlak mulia masyarakat sejahtera. Sebelum kita memulakan majlis kita pada hari ini, kita menjemput saudara Amir Ashraf untuk membaca bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya lakal hamdu kama yanbaghi li jalika azim sultani. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim, Ya Razzaq, Ya Fatih, Ya Alim, Ya Zal Jalal wal Ikram. Ya Allah, Ya Tuhan kami mohon kepada-Mu, Ya Allah, lapangkanlah hati kami untuk menerima ilmu serta hidayah-Mu. Kami mohon kepada-Mu, Ya Rahim, ilmu yang bermanfaat, kefahaman yang mantap, menguasai dan mengamalkannya. Kurniakanlah kepada kami kejayaan yang cemerlang, rezeki yang diberkati, akhlak yang terpuji, sentiasa sabar dan bersyukur agar kami menjadi pelajar yang soleh lagi pintar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada saudara Amin dan bacaan doa sebentar itu tadi. Sebelum kita mulakan dengan contoh-contoh akhlak Rasulullah, kita kenal pasti apakah itu akhlak. Definisi akhlak menurut istilah ialah sifat yang tertanam di dalam diri yang dapat mengeluarkan sesuatu perbuatan dengan senang dan mudah tanpa pemikiran, penelitian dan paksaan. Bercakap tentang akhlak, Rasulullah mempunyai akhlak terpuji yang disegani oleh masyarakat atau sahabat-sahabat mereka pada zaman dahulu. Firman Allah dalam Al-Quran iaitu, sesungguhnya kamu Nabi Muhammad SAW berada di atas akhlak yang mulia. Ini bermaksud akhlak yang mulia itu, di atas akhlak yang mulia itu Nabi Muhammad SAW. Oleh itu kita haruslah mengikuti akhlak Rasulullah yang terpuji ini dengan mengikut kemampuan diri sendiri. Contohlah, kalau kita mampu sedekah, kita sedekah. Kalau kita tak mampu sedekah pun, kita buat kebaikan saja pun dah sudah memadai. Tak mampu itu buat baik dengan orang lain pun tak apa. Selepas itu kita tengok Ibnu Miskah. Selepas itu kita melihat sudut pandangan Ibnu Miskawih dari sudut akhlak. Ahli falsafah Islam yang terkenal mentakrifkan akhlak itu sebagai keadaan jiwa yang mendorong ke arah melahirkan perbuatan tanpa pemikiran dan penelitian. Ini bermakna akhlak itu adalah sesuatu yang spontan, sesuatu yang sukarela dalam perbuatan kita. Kita menolong itu secara sukarela, secara normalisasi dalam hidup kita. Sudah dengan apakah itu akhlak, kita mula dengan contoh-contoh akhlak Rasulullah SAW. Contoh akhlak Rasulullah yang pertama ialah pemurah. Setiap hari baginda akan memastikan harta yang dimiliki itu akan didermakan kepada fakir miskin. Kita semua tahu bahawa rezeki yang kita perolehi adalah bukan 100% kita punya. Harta yang kita perolehi bukan 100% kita punya. Hal ini kerana dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Mungkin 20% rezeki orang lain, mungkin 30% harta atau rezeki orang lain. Oleh itu kita haruslah mencontohi akhlak Rasulullah dengan sentiasa mendermakan kepada pihak-pihak yang memerlukan. Rasulullah juga rezeki beliau pun disalurkan kepada fakir miskin. Baginda hanya mengambil sebahagian daripada titik peluh pekerjaannya. Dia tidak ambil 100%,
rezeki yang diperolehi melalui pekerjaan yang dilakukan. Baginda itu hanyalah sekadar baginda mengambil bahagian harta atau rezeki itu untuk keperluannya sahaja, manakala selebihnya diberikan kepada mereka yang memerlukan. Contoh yang kedua iaitu Rasulullah sentiasa menjaga tutur katanya bila berbicara. Baginda menggunakan ayat-ayat yang ringkas, padat, lengkap dan mudah difahami oleh orang-orang yang mendengarkannya. Hal ini akan menjadikan sesuatu maklumat sampai ke pihak lain dengan lancar dan sangat baik. Baginda juga sangat jaga tutur katanya bila berbicara dengan orang lain, dengan sahabat-sahabat mereka. Dia akan menjaga setiap kosakata yang tidak kesat, tata bahasa yang baik, dan tidak mengguris hati-hati para sahabat beliau. Baginda juga tidak meninggikan suara, melainkan untuk menyatakan hal-hal yang benar dan apabila ia berkait hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bermaksud intonasi atau nada Rasulullah itu memainkan peranan penting dalam menunjukkan sifat yang mulia ataupun akhlak yang mulia Rasulullah kepada sahabat-sahabat baginda pada zaman dahulu. Rasulullah tidak bercakap dengan kata-kata yang kesat dan tidak angkuh apabila memberikan jawapan dalam setiap pertanyaan para sahabat kepada baginda. Ini ditunjukkan oleh di dalam slide, iaitu baginda akan menjawab segala persoalan tersebut dengan jawapan dan nasihat yang mudah diterima serta tidak menyinggung hati. Rasulullah tidak memberi jawapan yang ada perasaan belagak. Rasulullah bukan macam tu. Rasulullah amatlah menjaga hati-hati para sahabat mereka dalam menjaga tutur kata beliau dengan para sahabat. Contoh akhlak Rasulullah yang ketiga iaitu Contoh akhlak Rasulullah yang ketiga iaitu berkasih sayang sesama manusia. Apabila 2 atau 3 hari Rasulullah SAW tidak melihat salah seorang sahabatnya atau tidak bertemu di mana-mana, baginda akan bertanya dan mencari mereka. Ini bermaksud Rasulullah SAW sangat mengambil berat tentang sahabat-sahabatnya, masyarakat sekitar, sangat mengambil cakna terhadap orang lain. Baginda akan menziarahi ke rumah sahabat tanpa rasa sombong. Malah baginda bersolat, makan dan duduk bersama para sahabat. Rasulullah bila pergi ziarah, pergi ke rumah sahabat-sahabatnya, dia tidak membawa rasa-rasa angkuh, rasa-rasa orang kata apa, angkuh dalam diri. Rasulullah ni sangat menjaga dia punya sifat kasih sayang dia sesama manusia. Contohlah ini kita dapat lihat baginda bersolat, makan dan duduk bersama. Maksudnya Rasulullah ni kalau duduk kat rumah sahabat ke, mesti mereka akan solat berjemaah bersama-sama, makan bersama-sama, makan beramai-ramai dan duduk dalam berbincang dengan para sahabat dengan perkara-perkara yang berfaedah. Ini dikatakan kerana orang-orang mukmin itu seperti bangunan, sebahagiannya menguatkan sebahagian yang lain. Ini bermaksud ibarat 2 badan, 1 jasad. Ini bermakna kita sebagai orang Islam perlulah saling berkasih sayang sesama manusia, berkasih sayang sesama orang lain, dan tidak rasa sombong dengan orang lain, dan tidak rasa angkuh atau rasa riak dengan orang lain. Kita haruslah bertolak ansur, menolong sesama kita dalam melahirkan atau
meningkatkan keharmonian dalam masyarakat kita pada hari ini. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Encik Adam. Hari ini bersama saya akan mengupas tentang kesan mencontohi akhlak Rasulullah. Seperti yang kita tahu, Rasulullah merupakan individu yang mempunyai akhlak paling tinggi, dan kita sebagai umat Islam, kita hendaklah mencontohi akhlak baginda. Terdapat banyak manfaat yang kita diperolehi sekiranya kita mencontohi akhlak baginda. Sebagai contoh di dalam slide kita pada hari ini, yang pertama ialah dapat meningkatkan kesabaran dalam diri masyarakat. Rasulullah SAW menunjukkan kesabaran yang luar biasa terhadap orang-orang di sekitarnya, terutama ketika dihadapkan pada situasi sulit ataupun tantangan berat. Beliau tetap tenang dan sabar dalam menghadapi setiap ujian dan melayani semua orang. Sebagai contoh, Nabi Muhammad SAW tetap bersabar terhadap kaum Quraisy walaupun baginda dilayan dengan teruk semasa berdakwah. Hal ini kerana apabila baginda dilayan dengan teruk seperti baginda dibaling dengan batu semasa baginda berdakwah, namun baginda tidak membalas dendam. Bahkan baginda berdoa kepada mereka supaya mereka mendapat hidayah daripada Allah. Dan alhamdulillah, doa baginda dimakbulkan bahawa menyebabkan keturunan Arab pada masa kini ramai menganut agama Islam. Yang kedua ialah dapat melahirkan pemimpin yang adil. Seperti yang kita tahu, Nabi Muhammad merupakan seorang pemimpin yang hebat dalam mentadbir negara kita, agama Islam. Nabi Muhammad SAW adalah teladan keadilan yang sempurna. Beliau memperlakukan semua orang dengan adil tanpa memandang status sosial, etnik atau latar belakang mereka. Hal ini mengilhami semua umat Muslim untuk mengadaptasi sikap yang sama terhadap sesama manusia. Sifat ini dapat ditunjukkan semasa Nabi Muhammad SAW merasa ajalnya sudah dekat dikumpul. Beliau memanggil sahabat-sahabatnya untuk dikumpulkan bersama untuk diminta hukuman qisas. Untuk maklumat semua, hukuman qisas ini merupakan hukuman balasan yang baginda meminta sekiranya baginda telah melakukan kesalahan terhadap sahabat-sahabat baginda semasa sepanjang baginda hidup bersama sahabat-sahabat baginda. Mungkin ada yang sahabat-sahabat rasa tersinggung dengan perasaannya. Walaupun sahabat-sahabatnya tidak menerima sikap baginda yang meminta untuk mendapatkan hukuman qisas, namun baginda tetap meminta kerana beliau merasa takut kerana takut akan hukuman daripada Allah. Seterusnya, kesan yang ketiga ialah dapat mendidik masyarakat untuk menjadi murah hati. Rasulullah SAW sering menunjukkan kemurahan hati dan kebaikan kepada orang-orang di sekitarnya, terutama kepada yang memerlukan. Beliau menganjurkan umatnya untuk memberikan sedekah dan menolong orang-orang yang memerlukan bantuan. Beliau sering memberi bantuan kepada umat Islam yang miskin dan tidak mampu bekerja atau yang hartanya habis kerana untuk mendamai perjuangan fi sabilillah. Hal ini dapat disumpulkan tadi seperti yang diceritakan oleh saudara Adam. Nabi mempunyai sikap dermawan, iaitu sikap yang bermurah hati, di mana baginda menderma sebahagian daripada hasil titik peluh baginda sendiri. Kerana di sebalik rezeki kita ada juga hak-hak manusia lain yang lebih memerlukan. Betul. Oleh kedermawannya sampai pada taraf mengalahkan kepentingan peribadi dan keluarganya. Kadang-kadang beliau memberikan sesuatu pada seseorang fakir padahal sebenarnya beliau sangat memerlukan barang itu.
Hal ini dapat disimpulkan bahawa sikap Nabi Muhammad SAW itu dia lebih mementingkan orang lain berbanding dirinya sendiri. Walaupun baginda memerlukan sesuatu barang itu, namun beliau tetap memilih untuk untuk berkongsi sesuatu barang itu kepada orang lain, kerana bagi baginda beliau merasakan bahawa barangan itu lebih memerlukan bagi orang lain berbanding dirinya sendiri. Itu merupakan 3 kesan mencontohi akhlak Rasulullah. Seterusnya kepada saudara Amir yang akan membicarakan tentang sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam istilah sunnah wal jamaah, menurut para ahli hadis, sunnah adalah segala sesuatu yang diamalkan oleh Nabi SAW, tak kiralah perbuatan, akhlak ke perilaku, yang merupakan perbuatan ketetapan seperti akhlak maupun perilaku nanti menjadi Rasul. Jadi apa yang Rasulullah buat tu, ia dikira sebagai sunnah. Walaupun tidak, maksudnya macam kalau solat 5 waktu tu wajib. Macam kalau kita memulakan sesuatu untuk makan sesuatu, mulakan dengan tangan kanan, kita makan dengan tangan kanan, kita kerana dia hukumnya adalah sunat. Perkara sunat kebanyakannya adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, antara sunnahnya adalah hukum bersugi adalah sunat. Ia boleh dibuat pada bila-bila masa, tapi masa yang paling dituntut adalah selepas bangun daripada tidur, ketika hendak mendirikan solat dan hendak membaca Quran. Ketika itu lagi, dan masa bau mulut berubah. Busuk Jadi kalau macam nak mendirikan solat ni, maksudnya biasanya kita lakukan aktiviti bersugi ni sebelum ambil wudu. Jadi sunnah ni sebenarnya perkara yang digalakkan dan mendatangkan kebaikan. Jadi bersugi ni banyak khasiat. Antara khasiat kita bersugi ialah dapat membersihkan mulut, dan bersugi ni pun dapat menyebabkan syaitan marah kepada kita. Amalan bersugi ni dapat menguatkan gusi, dapat hilangkan gelema. Gelema tu apa? Gelema tu benda pekat kekuning-kuningan dalam kerongkong dan hidung yang dikeluarkan ketika berkohak. Dan ia pun dapat mewangikan mulut, menguatkan pandangan mata, menghilangkan bau busuk mulut. Senyum adalah sedekah yang paling mudah. Senyum ni sebenarnya sunnah juga. Cuba awak berdua senyum. Comel awak senyum. Terima kasih, Meh. Okey. Jadi Abdullah bin Al-Harith radhiyallahu anhu berkata, aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih banyak tersenyum daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi senyum ni bukan saja dianggap sedekah. Kalau kita jumpa mana orang lain, mana-mana orang pun, kalau kita senyum, dia akan rasa selesa dengan kita. Dia tak ada lah berfikir, dia ni sombongnya tak senyum. Orang akan berfikir macam ni, wah manisnya dia senyum, kita pergi berkawan dengan dia sebab dia senyum, manis je. Macam tu. Dia macam nak lebih mengeratkan silaturahim daripada orang bermasam muka
Betul. Macam kita, kalau kita nampak orang tu bermasam muka, kita akan, kenapa dia ni? Orang tabiat ke? Serius lah. Macam tu. Jadi tak ada mood. Macam tak tertarik dengan dia untuk pergi berkawan dengan dia sebab muka dia macam masam, macam marah. Macam kalau kita pergi tegur, kita pun rasa macam kita kena marah. Mungkin kita kena marah sebab muka dia masam. Jadi seterusnya adalah masa nak keluar rumah, kita disunatkan membaca Bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa. Maksudnya dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah dan tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Okey. Ni doa keluar rumah. Kalau kita baca pelbagai manfaat, antaranya kita akan diberikan petunjuk agar segala urusan menjadi lancar. Potongan ayat ini memberi maksud yang kita ini menyerahkan segalanya kepada Allah dan mengharap dengan kekuasaan dari Allah untuk memberikan pertolongan dalam urusan harian kita. Jadi manfaat yang seterusnya mendapat perlindungan daripada Allah. Dengan izin Allah, kalau kita selalu baca doa ni, insya-Allah kita akan dapat selamatkan diri kita dari sebarang kecelakaan yang akan menimpa. Kecelakaan itu datang dari pelbagai perkara. Mungkin saja kemalangan, kematian, penyakit. Na'udzubillah min zalik lah kalau penyakit yang tiada penyembuh tu. InsyaAllah kita diberikan kesihatan yang cukup. Dan yang seterusnya, kalau kita baca doa ni, kita akan diberikan kecukupan dalam kehidupan. Contohnya dari segi pencarian, kecukupan makan dan minum, kecukupan anggota fizikal dan macam-macam lagi. Maksudnya kita tak rasa kita tak cukup. Kita akan rasa semua yang Allah bagi tu kita akan rasa cukup, insya-Allah. Dan kalau kita rasakan rezeki kita yang Allah bagi kepada kita tu cukup, insya-Allah rezeki tu adalah rezeki yang berkat. Terima kasih kepada saudara Amir kerana memberikan antara contoh-contoh sunnah yang sangat penting diamalkan oleh Rasulullah SAW. Seharusnya sebagai umat Islam kita hendaklah mengamalkan semua amalan contoh, amalan sunnah daripada Rasulullah SAW supaya kita mendapatkan ganjaran yang banyak di syurga nanti. Kesimpulannya, Rasulullah SAW merupakan suatu individu yang perlu dicontohi oleh setiap masyarakat di muka bumi ini. Hal ini kerana Rasulullah SAW merupakan individu yang paling mulia dan sikap baginda perlu diikuti oleh setiap umat Islam. Oleh itu, semua akhlak dan akidah Nabi perlu dijadikan teladan kerana Nabi Muhammad SAW merupakan individu yang menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia. Tanpa baginda, siapalah kita? Banyak pengorbanan daripada baginda untuk menguatkan agama Islam di muka bumi ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sekian saja daripada kami bertiga. Jika ada salah mohon tegur. Jika terkasar bicara mohon diampun. Rasulullah SAW bersabda, Ballighni walau ayah. Hadis ini bermaksud sampaikanlah dariku walaupun sepotong ayat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.